Oke, thank Jadi. you Nurul Wasila. Oke, thank you Nur Ai. Anda ada orang Poin bisa awal. Joy, Bagian sudah ada. oke, thank you ah. Oke. Sebelum kita mulakan kelas, bagi yang beragama Islam, yang Muslim, terutamanya Muslimah lah, ya. Kalau on video sila pastikan menutup aurat, dan yang non Muslim memakai pakaian yang sopan. Dan tolong ya, minta tolong semua saya punya sound yang mute. Minta maaf ya. Minta tolong kepada yang lain untuk mutekan kamu punya sound supaya memudahkan perjalanan kelas kita pada hari ini ya. Ya, oh, thank you. Cantik kok Kak Kimeng hari ini. Oke, panggil lagi berapa orang sudah nih? Baru 63 orang. Oke, panggil lagi kawan-kawan yang lain. Tim yang lain kejutkan, mungkin mereka nampak tadi terlambat masuk. Oke, jadi kita panggil lagi balik. Oke. Kita ramaikan lagi kelas kita pada pagi ini. Dan pada hidupnya. Oi, ada lagu lagi, ada iringan lagu. Tolong mute-kan ya. Tolong mute-kan kita punya sound supaya kita lancarkan lagi kita punya perjalanan kelas hari ini. Oke, sekarang berapa orang sudah? 68 orang. Sikit lagi. Kita tunggu lagi. Oke. Oke, yang lain pun boleh sediakan ya buku catatan dan buku nota dan pen untuk kita buat catatan lah ya. Sebab kelas pada malam ini sangat berguna, bermanfaat untuk kita menjalani kita punya perniagaan forever. Hujan sangkut-sangkut, alamak. Oke, mungkin alang-alang orang tanya, sebelum tuh, pada bulan Ogos, sekarang bulan Ogos kan? Sekarang bulan Ogos, siapa tahu apa sinonim dengan bulan Ogos? Boleh chat di dalam chat room, sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain. Apa sinonim dengan bulan Ogos? Yes, merdeka. JLT sudah pun cakap merdeka. Ya, betul. Kenapa saya memakai tudung bendera Malaysia yang mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Okey, bulan kemerdekaan, National Day, betul. Ini adalah tahun ke-64 ya, ke-64 tahun kita merdeka, dan untuk makluman semua mungkin sebab kita sibuk dengan bisnes forever kan. Mungkin kita tidak tahu tema, apa tema kemerdekaan pada tahun ini, iaitu tema Malaysia Prihatin. Okey, Malaysia Prihatin. Jadi kalau kita prihatin, ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Kita ajak lagi yang lain. Sebelum itu juga saya perkenalkan dulu diri saya. Saya rasa ramai sudah yang kenal juga. Okey, saya Kamaria Dulang ataupun dipanggil orang lebih kenali saya sebagai Kamaria Kimeng. Okey, dan semua pun tahu sudah juga kan yang saya ni pernah berkhidmat di PLKN, di Program Latihan Khidmat Negara. Okey, pada tahun 2004 hingga 2018, selama hampir 14 tahun. Dan selepas pada tahun 2018 PLKN dimansuhkan dan kini saya menjadi penganggur tegar. Okey, penganggur tegar. Walau bagaimanapun saya move on, kita mesti hidup ni kita mesti move on, kita mesti positif. Okey, kita hadapi apa juga ujian yang mendatang. Jadi banyaklah ya yang saya cari peluang untuk menjana income. Okey, saya pernah buka perniagaan produk trending tetapi tidak berjaya juga. Tidak berjaya kerana pada masa itu saya tiada ilmu tentang memilih platform perniagaan yang betul. Sampai tersasul-sasul ketawa Zu. Okey. Wah, salam berkenal. Okey, Hari Merdeka. Okey, betul. Okey. Kita panggil lagi sahabat yang lain, 90 orang partisipan. Okey. Dan sekarang saya sambung lagi setelah perniagaan saya tutup bersama anak saudara saya tu pada 2020, pada masa tu pandemik juga, pertembungan dengan pandemik lagi, jadi kami terpaksa tutup kedai lah kan. Jadi saya cari lagi apa peluang perniagaan untuk mendapat menjana pendapatan pada masa sekarang. Jadi sehinggalah saya berjumpa dengan manager Herlina.
Dan pada masa itulah saya terbuka hati untuk mengikuti Forever, dan saya pun tidak menyangka dengan gerak kerja, dengan saya ikut kelas, dengan saya mengikut peraturan dan sistem di dalam Forever ini, akhirnya walaupun saya belum lagi mencapai kejayaan yang besar, tetapi saya insya Allah saya akan berusaha untuk berjaya dengan cemerlang di Forever. Okey. Okey, saya rasa kita boleh mulakan juga kan? Kita boleh teruskanlah. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, bulan ini adalah bulan merdeka. So, bagaimana cara kita untuk meluahkan, menyampaikan, membuktikan bahawa kita ini sangat menyintai kita punya negara, macam mana kita nak tunjukkan semangat patriotisme, semangat cintakan negara kepada negara kita Malaysia. Jadi salah satu cara untuk kita buktikan yang kita ini sayangi negara kita, iaitu kita ikut peraturan. Betul? Siapa setuju? Saya cakap, siapa setuju type merdeka. Okey, terima kasih. Okey, itu adalah salah satunya cara kita sampaikan, cara kita luahkan adalah dengan kita mengikuti peraturan. Peraturan iaitu undang-undang di Malaysia lah. Peraturan itu sangat penting. Jadi apabila sebut dengan peraturan, jadi kelas kita adalah berkaitan dengan rules 1 hingga 8. Sebelum dikupas lebih lanjut lagi tentang rules 1 hingga 8 itu, kita kena lihat dulu, kita tengok dulu siapakah speaker yang bakal menyampaikan topik pada hari ini. Okey? Saya akan siapa ingin tahu tentang biodata speaker kita? Siapa kata nak, type nak. Nak kah, mahu kah? Okey? Okey. Wah, ramai cakap nak, mahu. Okey, mahu bah. Okey, kita teruskan. Okey, iaitu seterusnya AM Zuraida binti Cik Hab, berusia 40 tahun, merupakan seorang bekas jururawat di unit rawatan rapi selama 17 tahun. Wah, dia lagi lama daripada saya. Saya 14 tahun, dia 17 tahun. Okey, pernah menjalankan tugas di Arab Saudi selama hampir 7 tahun, bermula di Forever bertugas di Arab Saudi selama 7 tahun, bermula di Forever sebagai pengguna pada Januari 2019 dan berjinak-jinak dengan bisnes Forever secara serius pada September 2019. Tapi masa ni dia secara part-time ya, tapi secara serius. Okey. Dan mencapai tahap manager ketika musim pandemik iaitu pada Mei 2020. Cuba lihat, pada masa pandemik pun orang lain di luar sana dibuang pekerjaan, tiada pendapatan kan, dan tutup kedai dan sebagainya. Tetapi AM Zu, dia berada di Forever semakin menaik. Pangkatnya menaik sehingga manager pada Mei 2020. Tetapi dengan perasaan sedihnya juga beliau meninggalkan kerjayanya sebagai jururawat pada Ogos 2020 kerana misi beliau lebih besar bersama Forever Living. Bukan saja dia membantu merawat orang sakit, tapi memberi kesedaran tentang pentingnya kesihatan kepada masyarakat di seluruh dunia. Okey, dalam masa yang sama, dia ingin membantu meningkatkan taraf hidup lebih ramai orang ke tahap yang optimal. Okey, beliau melahirkan 2 manager di bawah rangkaiannya dan akhirnya sebagai penutup gerbang tahun 2020, beliau berjaya menjadi Eagle Manager pertama di Rage Academy. Okey. Di bawah naungan JLT Yuslida Osman. Okey, sekarang beliau merupakan salah seorang speaker di dalam Bridge Academy dan BOI 9333. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan speaker hebat kita AM Zuraida untuk mengupas lebih lanjut tentang rule 1 hingga 8. Dipersilakan AM Zu. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Merdeka! Tengok. Kalau bagi tahu tadi Kak Zupun pakai tudung merdeka juga Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Okey, nampak bersemangat semangat merdeka sebenarnya. Kita nak merdeka daripada penyakit,
COVID-19, kita nak merdeka daripada duduk di rumah saja. Kita nak keluar beramai-ramai kan, nak berjumpa, dan kita nak merdeka daripada kesusahan yang kita alami. Itu yang kita nak sebenarnya, okey? So bukan merdeka di dunia saja tapi merdeka di akhirat juga. Okey, itu saranan kita punya leader juga, jaga hubungan kita dengan manusia dan jaga hubungan kita dengan pencipta kita. Okey? So, untuk malam ni sangat-sangat penting sebab apa macam Kak Maria cakap tadi kan, rules sangat penting. Kalau tidak kita tak merdeka kita nanti. Kan? Kalau tidak tak merdeka kita nanti. So sebelum tu Kak Zu just bagi brief sikit tentang diri Kak Zu. Kak Maria dah kenalkan diri Kak Zu tadi, siapa Kak Zu sebenarnya. Kak Zu merupakan seorang jururawat yang telah bekerja selama 17 tahun, alhamdulillah. 17 tahun sebagai seorang jururawat yang kini Kak Zu telah menjadi full time forever business owner. Alhamdulillah. Okey. Dengan tunjuk ajar daripada mentor, dengan mengikut sistem, mengikut rules yang sedia ada, alhamdulillah, sehingga kini masih bertahan, masih baru tapi masih lagi berjalan. Dia bukan masih baru, tak kira kita lambat ke cepat tapi kita perlu berada di sini tanpa pergi mana-mana. Itu yang penting. Okey. So sebelum apa-apa, siapa kat sini first time tengok Kak Zu? First time tengok Kak Zu, first time baru nak dengar talk daripada Kak Zu ni, cuba komen 1. Nak tengok sikit ada orang baru ke tak? Ramainya orang baru. Okey, Coach Lida, Idah Norza, Faiza Ahmad Razali. Memang semua baru sebab Kak Zu sendiri pun baru. Sebab kita kat sini tak sampai pun 4 tahun. Sebab yang sampai 4 tahun, ini tahun keempat untuk kita punya mentor GLT Sida Osman. So Kak Zu ini tahun yang actually untuk bisnes tahun yang kedua. Untuk jadi ahli tahun yang ketiga dah. Okey? So ini tahun yang kedua untuk Kak Zu dalam bisnes. Alhamdulillah masih bertahan. Okey. So ini kelas yang paling penting. Sebab apa? Kita ni ramai yang pernah bekerja, pernah buat bisnes sebelum ni, dan ada juga yang orang memang first time buat network marketing. Siapa kat sini first time buat network marketing ni? Ada tak yang first time buat network marketing? Saya. Nah, okey. Sekejap apa tu? Kak Maria boleh tolong mute kan? Okey. Kak Zu dah jadikan Kak Maria co-host. Okey, terima kasih kerana memberi kerjasama. Okey. Okey, so kat sini kita ada tadi Dena kata dia first time buat networking kan. Dan ada Dena pula memang part time. Ada kat sini yang buat part time, betul tak? Kak Zu dulu pun bermula dengan forever business owner secara part time. Kadang-kadang kita ni ingat business networking ni sama macam business lain. Sama macam kita bekerja sebelum ni. Sebenarnya benda tu berbeza. Sangat-sangat berbeza. Okey? Sangat-sangat berbeza. Sebab apa? Kita kalau kita pernah buat MLM yang lain lah, macam Kak Zu sendiri pun, Kak Zu buat MLM yang lain pun, okey. Kak Zu pernah ada MLM yang lain, Kak Zu tak ada belajar pasal rules ni. Hanya di forever saja. Bila Kak Zu masuk kelas ni, masuk forever ni, Kak Zu belajar pasal rules. Kak Zu ingat lagi first class Kak Zu belajar pasal rules, masa tu dekat branch, okey, dengan PCM Jackie. Walaupun aku tak faham sangat tapi bolehlah. Nak belajar juga kan, tapi kena belajar macam mana pun. Lepas tu GLT balik pada Arab Saudi. Kak Zu bekerja hari tu tetap pergi juga. Walaupun lambat aku tetap masuk kelas sebab dah dengar juga pasal rules. Sebab tak pernah lagi orang kata buat bisnes ni ada rules. Yang selalu kita tengok ada SOP, tapi ini rules tau. Rules yang buatkan kita akan kekal lama dan akan berjaya. Okay. So jom kita tengok apa yang Kak Zu nak share hari ni. Okey. Kejap mana aku punya ni kejap deh. Kejap ya, Kak Zu tengok sekejap.
Sekejap. Maaf ya. Kak Zu tengok sekejap ya. Mana Kak Zu punya chat? Minta maaf, dia ada gangguan sikit. Okey, sekejap ya. Tadi elok je terbuka, ini dah hilang. Tapi tak apa, jangan risau. Benda akan berjalan, jangan risau. Benda akan berjalan. So, korang rasa rules ni penting ke tidak? Korang rasa rules ni penting ke tidak? Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Rules ni penting ke tak? Penting. Sebelum kenal forever ni rasa-rasa rules ni penting ke tidak? Kan kau masuk kat sekolah kan, kita ni kadang-kadang jadi pelajar yang nakal sebenarnya, tak ikut rules. Ada rules langgar-langgarnya kan. Tapi malam ni kita nak ajar macam mana nak kena ikut rules. Kenapa rules ni penting sangat? Kenapa rules ni penting sangat? Mana ni deh. Dia buat main-main je hilang kan. Okey. Penting, Azmi Muhammad kata penting. Zahariah kata sangat penting. Okey. Kalau macam kita kat sekolah dulu, kita rasa macam tak penting lah. Buat apalah nak ikut rules ni kan. Tak payahlah. Kita jadi pelajar yang nakal. Okey. Tapi ni bila di forever, memang untuk jadi panduan. Betul macam Kak Zu share kan, Kak Zu punya ni. Okey, boleh nampak slide Kak Zu? Boleh nampak Okey, bagus. Boleh nampak. Alhamdulillah. Okey, right direction. Betul. Ramainya, pandainya dalam ni. Okey, so memang tahulah rules ni sangat penting. Sebab tu semua ajak ramai-ramai masuk dalam kelas hari ni. Sebab memang topik yang sangat penting. Permulaan bulan Ogos pula tu, kita memang nak semua downline kita dan termasuk diri kita sendiri, kita ingat balik apa rules kita di forever ni. Apa yang perlu kita ajar kepada kita punya team member. Apa yang perlu kita bagi tahu kepada kita punya team member supaya kita sama-sama bergerak dengan satu haluan. Kita tak langgar sana sini. Itu yang Kak Zu fahamkan, bahawa yang rules ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Kita nak berjaya sama-sama. Kita nak melangkah ke pentas dunia sama-sama. Okey. So, kadang-kadang orang baru ni dia rasa macam rules ni tak penting tau. Sebab apa? Saya baru seorang Kak Zu. Tak perlulah kot rules tu. Kan? Saya baru 2-3 orang. Tak perlulah. Ini untuk tim yang besar, okeylah. Dulu Kak Zu pun mula-mula fikir macam tu. Tapi lama kelamaan kita bila dah masuk kelas, kelas rules ni bukan sekali kita boleh faham. Bagi Kak Zu bukan sekali masuk kita boleh faham. Tak boleh. 2, 3, 4 kali masuk baru boleh faham. Dan dalam masa yang sama, bila kita dah mula lalui, grup kita berkembang, masa itulah kita akan nampak kepentingan dia lagi lama lagi penting. Lagi lama lagi penting sebenarnya benda rules ni. Okey, contohlah macam kata kita ni duduk KL kan. Ini dah tahun ke-64 merdeka. Bayangkan 64 tahun yang lalu KL ni kereta tak banyak. Dulu orang kereta lembu pun ada lagi kan, macam cerita Piramli, cerita Doremi kan naik kereta lembu kan. So takkan masa kereta lembu tu kita nak ada traffic light, betul tak? Tapi sekarang ni kalaulah tak ada traffic light, apa yang jadi dengan KL? Oh mak ai, dia flyover sana dia boleh terjun ke bawah. Kan, dia tak ada traffic light, dia daripada flyover terjun ke bawah. So traffic light ni macam kita punya rule, sangat-sangat penting supaya mengingatkan kita, oh kalau merah kau tak boleh pergi dah. Kau kena stop dah kat sini, nanti kalau kau pergi kau berlanggar. Itulah juga rules yang ada dekat Forever Living. Rules ni pula telah disediakan oleh Datuk Desmond Kong. Sebab apa? Dia dah hampir 25 tahun. Dia dah lalui, dia dah kaji semua MLM ni. Dan di sini dia sediakan rules ni supaya kita semua ni tak berlanggar, tak accident, tak adalah kucak kacir. Dia masih sama je. Aman dan damai. Okey?
Siapa setuju dengan Kak Zu? Bagi 2. Siapa setuju dengan Kak Zu tak nak accident bagi 2. Okey. Alhamdulillah. Dania 2. Okey. Okey, so kita pergi next. Okey, rules dalam Forever ni kita ada rules, actually dia sepenuhnya rules 1 hingga 12. Tapi hari ni kita fahamkan rules 1 hingga 8. Kalau kita dah dapat rules 1 hingga 8 ni pun, insya-Allah kita akan lebih kukuh dan grup kita pun akan lebih kuat lagi. Kan kita akan berjaya. Okey, rules 1 hingga 8. Follow the rules. Ini penting, dia akan dibahagikan kepada 2. Rules 1 hingga 3 iaitu imitasi cara pemenang, cara imitasi pemenang. Lepas tu rules 4 hingga 8 cara kita menjaga rangkaian kita. Cara kita membesarkan rangkaian kita, menjaga rangkaian kita supaya lebih kukuh lagi. Okey. Ini rules 1 hingga 8 yang terbahagi kepada 2. So kita akan pergi kepada bahagian yang pertama dahulu. Okey. Sebab apa rules ni sangat penting, kita kena ajar awal-awal supaya tak berlanggar nanti. Kak Zul tak nak lah nanti Ray berlanggar dengan siapa? Hasma. Macam tu. Tak best kan? Tak best. Kita nak sama-sama kan. Tahu-tahu angkat CBM sama-sama. Betul tak Ray? Okay. So, jalan tak? Okay. Rules 1 hingga 3. Cara imitasi pemenang. Kita dah ada contoh pemenang kat sini. Kita ada JLT Yusida Osman. So, kita dah ada orang yang betul-betul kita nampak. Dekat dengan kita, rapat dengan kita. Walaupun tak boleh pegang lagi, yang duduk jauh tu tak boleh pegang lagi kan. Tapi kita nampak rapat, kita sentiasa bersama dia. So ini salah satu contoh pemenang yang kita perlu tengok. Dan kalau kita tengok ramai-ramai pemenang, macam Panda Lela Renung. Nampak tak? Kita kaitkan sikit lah Olimpik kan, bagi semua fresh gitu kan. Kita ada Panda Lela Renung. Kita ada ramai lagi, Datuk Azizul Hasni. Yang mana dia orang ni nak jadi pemenang, dia orang ada sifat-sifat pemenang tu sendiri. Dan ada sifat yang sama, tak ada seorang pun yang berbeza. Sifat dia orang ni adalah sama. Dia orang punya tingkah laku, dia orang punya tabiat dia orang sama. So kita kena ikut. Okey? So jom kita tengok apa yang pertama ni. Yang pertama yang penting. Rules yang pertama, jangan putus asa, jangan mati. Setiap rules ni kita akan ada apa rules dia dan apa masalah dia dan apa tindakan yang kita kena buat. Bagus tak? Kita dah tahu masalah, kita dah tahu apa rules tu dan kita ada tindakan pula macam mana kita nak buat supaya kita tak ada dalam golongan tersebut. Contoh, jangan putus asa, jangan mati. Tindakan apa yang kita perlu buat? Mesti ada inisiatif menghadiri mesyuarat dan beri tepukan kepada diri sendiri seramai 133 orang. Anda telah menjadikan diri anda hidup pada malam ini kerana menghadiri mesyuarat kita. Walaupun secara virtual. Tepuk. Okey. So anda telah menghadiri mesyuarat. Sebab apa mesyuarat ni sangat-sangat penting. Daripada segi ilmu kita dapat, yes. Daripada segi kita nak charge balik kita punya semangat, kita punya tenaga tu. Inilah tempatnya. Sebab apa dalam mesyuarat ni kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sama haluan, sama tujuan dan sentiasa positif. Sentiasa positif. Itu yang Kak Zu buat dulu. Walaupun bermula berseorangan, leader di kejauhan, inilah tempat yang Kak Zu akan pergi mesyuarat. Paling kurang 5 mesyuarat tu mesti kena hadir. Nampak paling kurang tu. Paling kurang. Sama juga macam kita nak solat 5 waktu. Gitu. Okey. So paling kurang 5 mesyuarat mesti kena hadir. Mesti ada inisiatif. Tak boleh orang kata curi-curi tulang. Jangan curi-curi tulang sebab apa sekarang sangat mudah, tekan saja. Kak Yus, Zoom belum buka lagi. Gitu. Dah bagi tahu dah. Dah tunggu depan pintu dah ni. Okey. So dia sangat-sangat mudah. So tak ada excuse lagi dah you nak bagi saya tak sempat lah, saya dekat luar lah, apalah, semua ada sebab tu kan. So ini yang sangat-sangat penting supaya kita diri sendiri tu tak mati sebelum kita buat orang lain pun mati juga. Kita kena jaga diri sendiri dulu sebelum kita ni pengaruhi orang lain untuk mati. Okey? So kita jangan mati dulu, okey? Sebab kita yang nak bisnes ni, bukan orang lain. Okey. So tengok ini salah satu langkah Kak Zu. Nampak tak?
Dulu baru berdua, pergi berdua. Nampak Zul kaedah. Dulu dia seorang-seorang, sekarang dia dah ada siapa? Ada Faiza Razali, dia ada Asila. Ramai lagi. So kita bermula dengan seorang. So jangan takut. Jangan takut bermula dengan seorang dan ianya akan jadi ramai. Okey? So ini dulu pergi branch. Macam mana lambat nampak tak Kak Zul still pakai uniform masa tu? Lambat ke cepat ke Kak Zul mesti ada dekat situ. Untuk dapatkan 5 minit terakhir pun cukup. Dapat takat gambar dengan speaker pun jadilah. Sebab kat sini je kita akan rasa positif. Sebab tu kelas memang kena masuk. Sekarang sangat-sangat best sebab online. So bila you tengok sambil duk makan pun boleh. Ada yang tengok sambil baring-baring pun ada. Kan? Macam Ray duduk kat studio sambil dengar best je kan? Gitu. So kita ada yang kemudahan yang sangat-sangat hebat sekarang. IT. Itu salah satu orang kata apa, walaupun kita ni dalam musim pandemik, tapi Allah mudahkan kita dengan online. Sekarang ni dah naik jadi 5G dah kan. Dulu 3G, 2G lambat, sekarang dah ada kawasan yang 5G. Fiber lagi mudah sebenarnya. Okey? So jangan bersendirian. Kalau kita duduk ramai-ramai sini tengok, hari-hari kita duk angkat tangan. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Tak semangat ke korang? Kan? Lepas tu nyanyi pula lagu Ray nyanyi tu. Nampak charge dia tu. Dia jadi macam naik share macam tu. Kan? Jadi macam naik share. Itu penting kita duduk dalam mesyuarat. Selain daripada ilmu, kita akan charge diri kita. Sebab apa kita ni? Saya tak larat dah dia dengar. Sayang, tak larat sayang. Seorang aja akademi speaker. Tak ada bosan. Okay, jangan marah, jangan marah. Okey. Minta maaf. Okey. So nampak dah tak larat dah. Okey, bersemangat lagi. Okey. So, apa lagi? Tengok kalau macam Allah SWT Muhammad. Biasalah dia ada gangguan kan, dia jadi macam tu sikit, dia terlari sikit. So tak apa, kita masuk balik track. Kita masuk balik track, jangan lari, nanti orang push kita pula kan. Okey. So apa yang berlaku bila kita duduk dalam satu kumpulan orang yang positif, kita akan lebih positif, kita akan charge balik tenaga kita akan charge balik kita punya semangat kita. Contohnya kalau kita pergi keluar kan, kalau dulu-dulu kan kita pergi offline jumpa orang. Bila kita pergi jumpa orang ni reject kita, orang kedua reject kita, orang ketiga reject kita, orang keempat reject kita. Sedih, mesti sedih punya. Of course sedih. Balik-balik alamak duduk bersendirian, tak best. Tapi bila kita sedih, kita cari tempat yang betul, kita masuk dalam meeting, terus automatik, esok aku kena pergi jumpa lagi ni. Ada lagi orang nak ni. Lantaklah yang 4 orang tu. Yang 4 orang tu kata no, aku pergi next. Itu yang bestnya kalau kita ada dalam meeting, kita ada dalam mesyuarat supaya kita ni tidak mati dan tidak putus asa. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Kita nak buat bisnes mesti kena ada big why kita. Kena ada big why. Kalau big why kita kuat, kita pun ada sebab kenapa kita nak kena jaga kita punya charge kita punya tenaga kita punya semangat kita supaya kita tak putus asa. Itu yang paling kuat lah sebenarnya. Big why itu yang paling penting. Okey. Rules yang nombor 2. Jangan bersendirian. Sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif. Alah Kak Zu, saya ni baru seorang. Register PC pun belum lagi. Memanglah bersendirian Kak Zu. Kan? Memanglah saya bersendirian. Bukan. Kau kan ada upline. Siapa yang memperkenalkan kau dalam bisnes ni? So kenalah cari upline. So berdua dah tak jadi bersendirian. Dia jadi berdua-duaan. Gitu. Nampak tak? Dia jadi berdua-duaan. So kita bersama dengan orang yang positif. Sebab upline kita, dia akan cerita pasal bisnes, pasal kejayaan semua tu. So dia akan bagi semangat dekat kita. Kalau kata kita kena reject, terus call upline. Kak, macam mana ni? Saya hari ni buat demo, orang tak jadi, orang kata reject, tak nak dah. Terus pergi ke upline. Upline pun akan cakap, tak apa, okay, relax macam tu. Sebab apa? Kita faham. Orang baru, dia masih baru, masih rapuh. Kak Zul dulu pun macam tu, masih rapuh. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Takut sekali orang reject aku, takut sekali orang tak nak dengar kan? So apa yang kita buat kat sini, nampak tak? Tindakan dia guna konsep advisor, builder dengan customer.
Builder ni kita lah, body builder, kita lah kat situ, kita body kat situ. Okay, advisor kita adalah kita punya upline atau kita punya mentor. Dan customer kita adalah prospek kita ataupun downline kita sendiri. So dekat sini memang kita orang baru, kita tak ada lagi pencapaian yang tinggi, kita pun baru masuk dan tak pandai lagi nak bercakap sangat kan, kita tak yakin lagi. So apa yang kita buat, kita gunakan kita punya upline kita ni, minta bantuan dia untuk bantu kita. Macam mana nak sampaikan GEP, macam mana nak buat demo. First sekali dua boleh lah, kalau 10 kali kau suruh upline kau dengan buat GEP dengan demo, biar upline kau closing je dekat dia kan. Macam tu. Sekali dua boleh. Sebab tu kita perlu belajar siap-siap, bagi pandai. Sebab tu kita ada dalam 5 langkah untuk berjaya pun, kita kena hafal. One by one to one. GEP dengan demo tu supaya kita pandai. So dari first time tak apa, kita boleh guna advisor dulu. Sebab dia ada pencapaian. Kita gunakan pencapaian dia supaya kita dapat menceritakan kepada prospek kita, downline kita untuk mempengaruhi kepercayaan, mendapat kepercayaan daripada downline kita ataupun prospek kita. Okay? Bukan itu saja, advisor ni bukan bergantung pada upline saja. Kita ada apa lagi? Upline kita tu terdiri daripada apa? Company. Apa yang company bagi dekat kita, apa yang company mudahkan dekat kita. Itu pun salah satu konsep yang kita boleh pakai juga. Okey, contoh kat sini Okey, ni Kak Zu dulu. Ingat Kak Zu ingat lagi masa ni. Siang tu ada macam seminar pengukuhan. GLT masa ni baru balik daripada Turki. Lepas tu daripada Turki, daripada Riyadh dia terus balik ke Malaysia sebab nak jumpa anak didik kat Malaysia ni. Kak Zu ingat lagi. Tapi Kak Zu tak dapat pergi sebab Kak Zu kena buat double shift. Buat double shift sampai ke malam. Balik kerja, terus Kak Zu shoot pergi rumah GLT. Sebab nak dapat aura positif daripada dia, nak belajar daripada dia, ilmu dia. Kak Zu berada dekat rumah dia sampai pukul 4 pagi. Sampai pukul 4 pagi. Kalau belajar dengan GLT tak sampai pagi, bukan GLT lah. Okay. So, Kak Zu belajar sampai pukul 4 pagi, the next day kerja pagi. Okay. Punya semangat tu nak jumpa aura yang daripada jauh ni. Sebab Kak Zu tak dapat benda tu pada masa tu. Pada siang hari tu Kak Zu tak dapat, malam pun Kak Zu ambil. Belasah je aku ni. Pukul 4 pagi pun 4 pagi dah. Tengok apa lagi company sediakan. Kelas-kelas Forever Global Entrepreneur Presentation. Untuk kita panggil ramai-ramai, untuk kita sebarkan lagi pasal Forever Living ni. Nampak tak? Advisor dari segi company sendiri. Dia sediakan kita kelas-kelas untuk kita panggil buat sharing. Bukan secara direct daripada kita, tapi daripada orang yang lebih berpengaruh. So memudahkan lagi kerja kita. Nampak tak? Lebih senang. So jangan risau, kita bukan bersendirian. Kita ada dalam satu grup yang sangat-sangat hebat, Rich Academy. Kita ada BO International dan kita ada juga Forever Living Malaysia yang mana sentiasa menyediakan kemudahan kepada kita. Ada Forever to You apps untuk kita order. Ada yang untuk kelas-kelas. Dia bagi lagi online punya kelas kat kita. Facebook, Instagram, YouTube semua disediakan. Macam hari ni kita belajar tentang OBS lagi. Lagi best. Lepas ni semua live OBS. Live streaming to all. Okay. Nak belajar kan kena buat. Masya Allah. Malam ni sangat hebat lah. Okay. So apa lagi kita tengok? Yang ketiga. Yang ketiga. Okay, rules yang ketiga. Yang ketiga. Jangan berfikir negatif. Jangan emosi. Berfikir positif. Ini tak nak lah drama-drama. Tak main lah kan. Kita bisnes ni, kita nak cari side income. Kita nak cari duit lebih. Kita nak cari pendapatan yang banyak. Kita nak sara keluarga kita. Bukan kita masuk dalam bisnes ni, kita nak buat drama. Kita nak membawang. Bukan. Itu bukan kita. So jangan fikir yang negatif. Kalau kata upline tu tegur kita, ambil dia sebagai positif. Sebab upline ni orang yang dah berjaya. So dia tegur kita atas sebab-sebab untuk menjayakan kita. Bukan sebab dia nak jatuhkan kita. Inilah Forever. So jangan fikir negatif. Jangan pula upline dah tegur emosi.
Jangan emosi. Emosi tak best tak syok Dia bukan macam Hindustan Hindustan dia emosi-emosi. Kalau dia nak best, dia nyanyi lepas tu dia okey So kita dalam forever okey. Kalau rasa emosi sangat nyanyi kan. So nyanyi. Okey. So kita kena fikir positif. Sebab apa? Satu negatif betul lah. Satu negatif juga. Apa tu? Kalau kita ada satu yang negatif masuk dalam badan kita ni, kita perlukan 4 aura positif untuk tarik balik. Kita punya positivity tu. Bayangkan, satu negatif je masuk tapi kita perlukan 4 yang positif untuk tarik balik kita menjadi positif. Betapa kuatnya negatif tu. So janganlah berada dalam golongan orang yang negatif. Kita pun tak nak ada yang negatif. Sebab kalau negatif, fikiran masuk macam-macam, itu yang berlaku macam-macam keadaan. Macam kita tengok sekarang kan, dengan keadaan kita sekarang pandemik, orang tak boleh pergi kerja, tak ada gaji semua tu. Bila fikiran negatif tu terlalu banyak, orang pula cucuk lagi, datang emosi pun datang, itu yang tindakan yang di luar kawal berlaku. Itu yang kita tak nak. So berfikir positif. Caranya macam mana? Baca buku-buku motivasi, berada dalam kumpulan-kumpulan yang boleh bagi motivasi kat kita hari-hari. Contoh, macam Rich Academy, hari-hari kawan-kawan bagi motivational, motivational punya quotes lah, GLT sendiri pun bagi nasihat. Kalau kita tengok dalam Instagram GLT, dalam YouTube GLT, dalam dia punya semua media sosial dia ada berkaitan dengan positivity. So kita follow je. Janganlah pula kita pergi ikut kawan-kawan yang orang kata apa? Alamak dia ni post negatif ni. Jangan-jangan. Lantak dia nak post negatif, kita jangan like. Itu je. Kita jangan like. So kalau kita like, kita pun negatif sekali. So kita ignore yang tu. Yang positif kita like. No problem. Okay. So tindakan dia apa? Lihat kepada apa yang anda ada. Contohnya kalau orang kan dia kadang-kadang fikir aku tak ada fighter lagi. Dia mulalah negatif, aku tak ada fighter lagi. Kenapa orang lain dah berjaya lebih, dah berkembang semua dah. Aku masih di sini. Okey? Tapi of course kita akan rasa sedikit sedih, tapi kita kena fikir apa yang aku perlu buat lagi untuk berjaya macam orang ni. Dan dalam masa yang sama, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, contohnya. Kejap. Okey, contohnya kat sini. Kita kena bersyukur dengan siapa? Kita ada mentor yang sangat-sangat hebat yang selalu membimbing kita. Direct. Ini bukan dia keturunan turun tak. Ini direct punya teaching kita. Kita masuk Zoom, kita masuk Tempayaki, kita masuk System Day, kita masuk Geng Pagi Hot. Semua tu kita dapat direct sentuhan daripada mentor-mentor tersebut. Bukan sikit-sikit punya dia bagi banyak-banyak. Kita ada high tea boleh pergi jumpa. InsyaAllah nanti kita akan, bila dah pandemik ini tak ada, kita akan besarkan lagi kita punya event-event kita ni. Di merata tempat insyaAllah. Okey, apa lagi yang kita kena bersyukur? Kita ada produk yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat terdesak pada masa kini. So kita kena bersyukur sebab kita boleh gunakan semua produk, 240 jenis produk di Forever ni untuk kita upsell. Kita boleh jual semua. Kalau tak nak jual immune system, juallah kurus. Macam Ray kan, dah kurus dah dia kan. Nampak tak? Dia ada testimoni sendiri. Sembelit. Siapa lagi ada sembelit? Testimoni sendiri juga. Muka berjerawat, testimoni sendiri juga. Nampak tak? So, kita kena bersyukur sebab Forever ni dia dah sediakan produk yang sangat-sangat berkualiti yang diiktiraf antarabangsa. Tak dipertikaikan lagi dah. So, kita kena bersyukur. Apa lagi yang kita kena bersyukur? Dengan berlakunya pandemik pada masa sekarang ni, kita bersyukur sebab apa? Kita berada dalam bisnes 3 mega trend. Ada network marketing, ada online marketing, dalam health and wellness lagi. Kita dah ada tiga-tiga ni. So, ini adalah company yang boleh mengukuhkan dan membuatkan kita berjalan dengan lebih lama. Bisnes kita akan bertahan dengan lebih lama lagi. So kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada dan gunakan sebaik mungkin apa yang kita ada ni. Jangan pandang kelebihan orang lain. Kita kena tengok, aku ni improve tak daripada bulan lepas? Aku ni improve tak daripada tahun lepas? So kita kena tengok, diri aku ni improve tak daripada aku sebelum ni?
Yang tu yang kita kena tengok. Jangan pula kita banding-bandingkan kita dengan orang lain. Sebab apa dalam bisnes ni, kita bukanlah nak tengok kejayaan semata-mata, tapi kita nak tengok kalau macam rules ni kan, yang kepentingan rules ni bukan dia nak menunjukkan apa ni, kita tak kisah kalau kita punya group ni slow. Tapi kita kisah kalau group kita ni bertembung. Accident sana sini. Itu yang kita tak nak sebenarnya. So apa yang penting, tiga rules yang pertama ni kena pegang betul-betul sebab ini adalah untuk diri kita sendiri. Kalau you all boleh pegang 3 yang pertama ni, sebab itulah boleh bertahan sampai sekarang. Jati diri kita tu kena kuat. Imitasi pemenang. Nak berjaya kena ada 3 ni. Kalau 3 ni tak ada, Kak Zul tak payah cerita lah yang lebih ni. Tak guna. Tak guna. Kalau tak ada 3 ni, yang selebihnya tak payah dengar. So, siapa yang ada 3 ni, 1 hingga 3 ni, bagi 3. Baru Kak Zul boleh teruskan yang seterusnya kan. Bagi 3. Okey, Masya Allah, 3. Siah, Amira, KJ, okey, Masya Allah, Anang. Okey, so barulah Kak Zul boleh pergi yang seterusnya, okey. Jom kita tengok apa lagi ada. Rules 4 hingga 8, cara menguasai kekuatan network. Siapa kat sini dia dah ada bawah dia 2 orang, 3 orang? Siapa yang dah ada 2 orang, 3 orang? Kalau dah banyak tu memang dah lah kan. Yang 2 orang, 3 orang. Kak Zul nak tanya yang 2 orang, 3 orang, 4 orang kan. Ada tak? Ada tak? Ada. Okey, ada. So, walaupun kita ada 2-3 orang, kita still kena belajar. Sebab apa? You all rasa team you all akan semakin kecil atau semakin besar? Cuba jawab. Semakin kecil ataupun semakin besar? You all punya team akan semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar, betul Syamsidah, Reka. Okey, semakin besar. Ramadana, okey, semakin besar. Yes, betul. Team ni akan semakin besar sebab apa? Kita melebar. So kita akan dapat lagi ramai orang. Kalau kita tak belajar siap-siap, nanti jangan sampai alamak dah besar dah. Mana dah punya primori tu ya? Apa aku nak buat ni? Kan? Mana aku punya aku tak mau. Okey. So, rules 4 hingga 8, cara menguasai kekuatan network. Sangat-sangat penting supaya kita ni tak adalah macam terkotang-kanting kalau apa ni tiba-tiba grup kadang-kadang Tuhan ni dia nak hantar dekat kita tanpa kita duga tau. Tahu-tahu datang je sekali ramai-ramai. Kalau kita sendiri tak faham tentang rules, macam mana kita nak jaga kita punya group kita? Macam mana kita nak jaga kita punya rangkaian kita? Okay? So, apa yang penting? Inilah rules 4 hingga 8. Jom kita tengok apa yang kita perlu buat untuk menguasai kekuatan network kita. Kita dah ada network, tapi kita nak kuatkan lagi network kita tu. Nak kuatkan tim kita tu. Sebab apa? Ada setengah orang dia kata, Kak Zul, saya ada downline ramai Kak Zul, tapi tak bergerak pun. Tapi tak jadi pun Kak Zul, dia orang tak ikut saya pun. Ini yang penting. Macam mana kita nak kuatkan kita punya network tu kan? Okey. Yang keempat, rules yang keempat, NDAO PCC. Boy, panjang kan? Not do anything other people can copy. Faham tak? Kalau tak faham, dalam bahasa mudahnya, kau kalau tak nak orang ikut benda yang tak elok, downline kau buat benda yang tak elok, kau tak payahlah buat. Itu bahasa kasar. Bahasa kasar kan? Bro, tak payahlah buat bro kalau kau tak nak orang ikut kau. Tak apa. Kalau kau tak nak orang ikut yang tak elok-elok tu, tak payahlah buat. So, not do anything other people can copy. Sebab apa? Sebagai pemimpin, kita perlu buat apa yang dikata. Contohnya lah. Okey, contohnya Forever produk yang sangat-sangat bagus. Forever yang produk dia sangat-sangat bagus. Contoh Kak Yati lah leader. Kak Yati kata, "Oi, Forever ni sangat bagus ni. Dia cakap dekat customer dia, dia cakap dekat dia punya apa ni PC dia semua. Forever bagus sangat. Sekali PC pergi rumah. Kak Yati, kenapa ada ubat gigi Colgate ni? Oh, nampak tak? Tadi kau cakap Forever bagus tapi kau sendiri pakai ubat gigi Colgate. Kan? So kita nak tunjukkan
benda tu bagus, so kita sendiri kena pakai semua. Daripada ubat gigi, shampoo, semuanya kita kena pakai Forever Living. Sebab kita dah tahu Forever Living produk dia memang bagus. So kita kena pakai semua. Sabun pencuci lah apa semua daripada Forever Living produk. Itu contoh untuk menjadi pemimpin yang bagus. Kita perlu buat apa yang kita kata. Kalau kita kata produk tu bagus, kita dulu yang kena buat. Barulah downline kita ni akan tiru kita. Sebab apa? Forever Living ni, dia punya business monkey see, monkey do. Bukanlah kita monkey, tapi monkey see, monkey do. Dia tengok monkey ni tengok monkey tu, dia pun ikut. So kita ni kalau ikut kita ni dalam kehidupan kita lah. Kan? Dalam kehidupan kita ni tak banyak sangat apa orang cakap ikut apa yang orang cakap. Kita lebih ikut apa yang kita nampak. Kan nampak lebih jelas. So bila kita tengok benda tu, kita akan lebih mudah tiru sebab kita nampak dengan lebih jelas. Tapi kalau orang tu bercakap. Contohnya Kak Zul cakap kat sini, okey Hasma, kalau kau nak buat demo, kau tuang ni macam ni. Aku cakap je, demonya tak tunjuk. Faham tak dia? Hasma faham tak? Mesti tak faham punya. So dekat Forever ni kita kena buat, baru orang boleh tiru kita. Sebab dia akan tiru. Forever ni bisnes tiru-tiru. Gitu. So pemimpin perlu buat apa yang dikata. Lepas tu dia buat diri dia sebagai contoh yang baik. Contoh yang baik. Macam mana contoh yang baik? Dia dulu yang jadi orang pertama angkat tangan untuk jadi speaker, angkat tangan untuk buat sharing. Nampak tak apa yang berlaku pada Team Mary? Dia menjadi orang pertama menjadi CBM tahun lepas, okey? Dan tahun ni follow tak dia punya downline? Follow. Kita buat F2D. Follow tak kita punya downline? Follow. Mesti follow punya. Mesti follow, insya-Allah. So kita buat 5cc. Paling kecil lah Kak Zul ambil, kita buat 5cc. Ada tak downline kita yang follow buat 5cc? Kalau ada bagi 5. 5. 5. Masya-Allah Clara, banyaknya 5 kau. Okey. Okey. Buatkan sistem yang senang diikuti. Sistem ni kita tak payah buat lagi dah. Sistem dah ada dah. Datuk Desmond dah sediakan sistem yang sangat-sangat hebat. BOI 9333. Sistem yang sangat padu lah. Maksudnya memang ramai yang ikut sistem ni yang berjaya. Ramai yang ikut sistem ni yang berjaya. So kenapa lagi kita nak buat sistem yang baru? Kita follow je lah dengan sistem apa yang ada yang telah disediakan untuk kita ni. Okay? And then menjadi pelajar yang baik. Menjadi pelajar yang baik ni setengah orang rasa macam susah tau nak jadi pelajar yang baik ni. Tapi kalau you jadi pelajar yang baik, you akan dapat pelajar yang baik juga di bawah you. Sebab apa? Kak Zul ingat lagi, Kak Zul ni tak pandai mana tau. Kak Zul ni tak pandai mana. Dan lagi satu, kalau tengok dari segi umur, Kak Zul dengan JLT Yusrida memang berbeza. Kalau kita fikir dari segi umur, kita akan rasa macam aku ni lebih makan garam lagi daripada dia. Kenapa aku nak ikut cakap dia? So tak boleh. Kita tak kira lah siapa pun kita, tapi dia punya leader kita tu, dia orang yang mula-mula jumpa bisnes ni dan dia yang berjaya dulu buat bisnes ni, kita kena follow dia. Kita kena jadi pelajar yang baik. Barulah kita boleh berjaya juga. Sebab apa? Kalau kita jadi pelajar yang baik, downline pun mulalah ikut. Aku kena ikut dia lah. Dia selalu ikut apa yang mentor dia suruh. Masuk kelas. Kita masuk kelas dulu. So downline pun ikut masuk kelas. Lepas tu kita start jadi speaker. Okay, downline pun ikut jadi speaker. Kita buat 5cc. Downline pun ikut buat 5cc. Sebab apa? Kita kena jadi pelajar yang baik. Selain daripada tu, nak jadi yang terbaik apa lagi? Dengan selalulah kita berinteraksi dalam grup-grup WhatsApp kita. Janganlah biar senyap je. Asyik jadi orang kata apa? CCTV. Tak nak lah. Sebab tu kita punya rules kalau masuk grup WhatsApp, especially Rich Academy, asalnya grup lain pun sama. Jangan jadi CCTV. Lebih baik duduk luar. Kalau nak jadi CCTV, lebih baik duduk luar. Cuma dia tak ada ayat yang tu je. Kan? Jangan jadi CCTV je, berhenti kat situ. Kalau dia kata, kalau nak jadi CCTV duduk luar, lebih baik keluar. Exit the group. Okay? Lebih mudah. So, kena jadi pelajar yang baik. Okay. Janganlah mentor cakap kita tak ikut. Itu pelajar yang tak baik namanya. Okay, rules yang kelima. Apa lagi rules yang kelima ni? Rules yang kelima. Do it yourself. DIY. Mr. DIY.
Bukan nak buat peralatan rumah, tapi DIY untuk bisnes. Bisnes ni bisnes apa? Bisnes Forever Living ni bisnes siapa? Cuba jawab, bisnes siapa bisnes Forever Living ni? Bisnes apa? Bisnes upline ke? Bisnes downline ke? Bisnes kita, bisnes kami, bisnes kita. Yes, bisnes saya. Betul, bisnes sendiri. Sebab tu nama dia pun do it yourself. Do it yourself dari segi apa? Okey. Kita ni sebagai peniaga, tindakan dia apa? Kita kena ada minda peniaga. Minda peniaga ni macam mana? Dia kena sentiasa mencari jalan keluar. Sentiasa ada inisiatif. Sebab apa? Kita buat Forever ni, kita ada big why kita sendiri. So big why kita ni akan membuatkan kita ni sentiasa berfikir. Tak adalah duduk kat situ je tunggulah upline ni. Okey, jom kita pergi closing. Okey, jom kita pergi demo. Okey, jom kita pergi GP. Dia tak boleh. Kalau dia buat macam tu, maknanya dia bukan peniaga. Dia hanya follower saja. Dia follow je kan. Dia follow je. So, contohlah apa kita kena fikir, apa yang kita kena buat. Contoh kita ni orang baru lah kan. Kita orang baru, baru join Forever ni. Apa yang aku kena buat kan kalau aku join Forever ni? Sebagai minda peniaga, dia akan buat apa? Aku kena perkenalkan diri aku dulu dekat orang. So pergi social media. Hai semua, dah lama saya tak masuk dalam Facebook ni. Apa khabar semua? Nampak tak? Langkah pertama, kita berkenalan dengan orang dulu. Janganlah pula, hai semua, ini aloe vera. Mampus orang tak join kita dah. Terus dia pun unfriend. Gitu, unfriend. Tiba-tiba yang nak jual, kau ni dah 10 tahun tak masuk Facebook, kau dah bergerak macam tu. Tiba-tiba kau masuk, kau nak bawa aloe vera tu, nak cuci kau punya Facebook pula. Tak boleh. So kita kena perkenalkan diri kita dulu. Kita dah tahu langkah pertama apa yang kita kena buat. Kita kena perkenalkan diri dekat orang ramai dalam social media kita. Kita say hi, bye-bye macam tu. So tak payahlah kita kena tunggu upline cakap, okay, langkah pertama kau kena buka Facebook, lepas tu buka IG. Janganlah sampai macam tu sekali. Walaupun dalam kita punya buku Smile tu dah ada 5 langkah untuk berjaya, itu kita punya guideline, apa yang kita perlu buat. So yang tu kita kena follow. Tapi untuk diri sendiri, kita kena kenalkan kita dekat orang lain. Kita kena say hi dengan orang lain, berkawan-kawan. So itu langkah kita yang pertama lah. Contoh apa lagi? Kalau kita nak berniaga lagi dalam Forever ni, apa senjata kita di Forever? Apa senjata di Forever? Apa senjata di Forever? Yes, cari idea, ada target sendiri. Apa senjata di Forever? Senjata. Demo, yes, apa tu? Dah terlaju dah, tak sempat nak tengok siapa tadi yang first sebut tu. Okey, senjata kita di Forever adalah demo. Set demo, takkan kita nak tunggu upline kita sediakan juga kan? So, kita sebagai peniaga, kita sebagai Forever business owner, kita kena bertindak sendiri. Cuma kita kena tanyalah upline, okey, apa yang ada dalam set demo tu upline? Okey, nama dia ada Povidon. Pergi cari Povidon dekat farmasi. Apa lagi yang perlu ada? Maggi dekat Speed 99 pun ada. Dekat 7E pun ada. Kedai runcit dekat rumah pun ada. Apa lagi yang perlu ada? Kena ada cawan. Cawan takkanlah tak boleh beli. Cawan plastik pun boleh. So tak ada masalah. Air kosong. Ambil air pahit pun boleh. Kan, nampak tak? Kita sediakan sendiri. Tak perlulah tunggu upline. Kalau kata macam Kak Zul dulu, upline duduk dekat Saudi tu, kena tunggu dia balik 2, 3, 4 bulan sekali. Tak berniaga lah aku jawabnya. Tunggu dia punya demo set. Gitu. Okay, so kena ada inisiatif. Okay. So, apa lagi? Macam information dalam group kita. Information dalam group. Kalau katakanlah dalam sehari tu, upline dia sangat-sangat sibuk. Dia tak sempat lagi nak masuk dalam group pagi-pagi tu. So takkanlah kita sendiri ni tunggu je apa info daripada upline baru kita nak masuk dalam group kita. So kita kena ada inisiatif sendiri, kita kena start dulu. Apa info aku nak bagi dekat aku punya group hari ni? Okay, dalam group user, apa aku nak cerita? Okay, hari ni cerita dia tentang immune system sebab kes dah naik jadi 20,000.
Nampak tak? Tak payahlah tunggu upline pula nak cakap, okey, jom kita cerita ramai-ramai pasal immune system. Sebab kes dah naik, tak boleh. Kita sendiri kena ada inisiatif. Apa lagi kita perlu cerita? Okey. So minggu yang pertama, apa yang kita kena cerita dengan tim kita? 5cc. 5cc di awal bulan, A+. So kita kena cerita benda tu. Boleh saja. Tak perlu pun tunggu upline. Okey? Okey, kalau kita tengok kat sini kita kena dapat bezakan apa itu upline, apa itu downline, apa itu sideline. Ni kat Zoom. Contohnya kat sini, Y ni adalah upline. Contohnya upline dekat sini kita ada Nabilah. Okey, Y ni Nabilah. Nabilah adalah upline. Dan A ni Sasilawati. Okey, Sasilawati adalah downline. Dan Sasila register A, register A2. Lepas tu dia register B, B ni jadi B1. Ini maksudnya upline dan downline. Tapi jangan lupa contohnya. Contoh yang paling rasa yang paling kuat dekat sini contoh adalah Ray. Contoh adalah Ray. Ray ni keturunan ke-7. Keturunan ke berapa pun tak tahu. Atas dia tu mungkin yang register dia sebelum ni tak buat bisnes. So kalau orang yang register kita tak buat bisnes itu dipanggil sponsor. Orang yang mengajar kita tentang bisnes, tentang nak buat 5cc semua ni, dia adalah upline kita. Okey, itu beza antara upline dengan sponsor. Kadang-kadang kita tengok dekat nama kita bila keluar ID, sponsor siapa-siapa. Tapi dia ni tak buat bisnes pun. Itu hanya sponsor. Orang yang memperkenalkan bisnes ni kepada kita. Orang yang register bisnes ni dengan kita. Tapi orang yang mengajar kita bisnes adalah upline kita. Itulah dikira upline. Orang yang mengajar kita tentang bisnes satu persatu. Okey? Jadi orang yang pertama beraksi. Ini sangat penting. Kalau leader jadi orang yang pertama beraksi, dia punya anak-anak tim akan ikut menjadi orang yang pertama beraksi. Tak kira lah beraksi dari segi apa. Kalau kita kata dalam Forever ni dah ada dah orang lain jadi orang pertama. Izzati jadi Global Rally yang pertama 1.5K Rich Academy. Mary jadi CBM yang pertama Rich Academy. Lepas tu Kak Zu, Eagle Manager yang pertama Rich Academy. Jangan susah hati. Kita boleh jadi orang yang pertama dalam keluarga kita. Jutawan yang pertama di dalam keluarga kita. Siapa nak jadi jutawan pertama dalam keluarga dia? Say jutawan. Betul, letaklah nama you all. Cintan Murah. Jutawan Clara. Nampak tak? Kita jadi jutawan yang pertama dalam keluarga kita. Jangan risau. Tak ada masalah. Sebab Forever dia boleh bagi siapa saja jadi jutawan. Asalkan you jaga rules ni dalam diri you. Okay? So, lagi satu tentang DIY ni. Okay, nama pun do it yourself kan. Macam kita tahu, kita punya bisnes ni adalah kita punya sendiri. Betul? Okay, Kak Zul nak tanya. Kalau kata kita keluar pergi makan lepas meeting kan, lepas meeting jumpa-jumpa kan, kalau kita buat macam elopati lah kononnya. Jumpa. Lepas tu, bawa lah upline downline ni keluar pergi makan. Okey, dah habis makan. Siapa yang nak kena bayar? Siapa yang nak kena bayar bila makan? Cuba jawab. Siapa yang nak kena bayar bila makan? Bayar sendiri. Sendiri bayar. Puak kata sendiri bayar. Jutawan lah bayar, mereka kata. Siapa yang jutawan tu? Okey, saya belanja. Macam-macam jawapan you all. Okay, so kita kena terapkan satu. Kita kena terapkan satu. Nama pun bisnes kita sendiri, kita bayar sendirilah. Lu punya makanan, lu bayarlah. Wah punya makanan, wah bayarlah kan. Macam tu. So itu kita terapkan sebab apa? Kita tak nak nanti kita jadi berharap. Okay, kita jadi berharap. Nanti downline ni duduk tunggu. Upline aku lah bayar, dia duit dah banyak kan, dia income dah banyak. Lepas tu upline pula kata, aku ni seorang, dia orang ni ramai, dia orang lah belanja aku. Nampak tak, duk tunggu hang aku lah sekali orang kedai halau. Jadi siapa nak bayar ni kan? Okay, so yang penting kita bayar sendiri. Kena tahu ini bisnes kita bayar sendiri. Lain lah kalau kita kata tak apalah hari ni saya belanja. Itu dengan ikhlas hati. Tapi kita tak galakkan. Kita tak galakkan. Sebab apa kadang-kadang duit ni boleh jadi gaduh. Contohnya bagi hutang dulu ke. Hutang stok. Yang tu pun boleh jadi gaduh kalau hutang stok kan. Contohnya downline hutang stok. Lepas tu upline pun telefon. Hello. Stok itu dah ganti ke belum?
Saya ada pinjam. Dia buat saya ada pinjam ke? Masalah saya ada pinjam ke tak kan dia jadi masalah. So kita tak nak benda ni berlaku sebab apa? Nanti satu hari nanti upline tu call. Hello Nisa. Hari ni ada kelas Sebenarnya kita nak cakap kata ada kelas. Tapi disebabkan dia terfikir dia ada hutang dia tu, takut upline dia minta hutang dia, dah dia tak jawab telefon dah. Kan dah dia tak jawab telefon. Alamak dah macam ceti lah pula kan. Macam-macam nenek bayar pun. Okay. So, jadi kita tengok apa lagi yang ada ni. Okay. Okay. Kadang-kadang sebab apa? Sebab duit ni manusia boleh berubah. Tak ada duit pun dia berubah. Ada duit pun dia berubah. Duit banyak pun dia berubah. Nampak tak? So sebab tu kita kena jaga-jaga betul pasal duit. Sebab tu do it yourself. Jangan cari duit orang. Okay. Okay, so rules yang keenam, apa lagi? Kita ada follow your upline, not up to your downline. Nampak tak? Tadi kita cerita pasal upline dan sekarang kita ada downline pula. Tindakan dia apa? Kita kena ikut langkah sistem sepenuhnya dan upline yang aktif sahaja. Okay, tadi kan macam Kak Zu cakap kan, kita ada orang yang register kita, tapi dia tak aktif, dia tak buat bisnes, itu dikira sponsor saja. So kita kena ikut upline lagi. Sebab apa? Orang yang aktif saja, yang buat bisnes, yang dah capai result, itu yang kita nak kena follow sebenarnya. Orang yang ikut sistem, itulah upline yang kita kena follow. Itulah dikatakan upline. So apa lagi? Kita kena first commit kepada upline. And second baru commit kepada downline. Okay, apa maksudnya yang ni? Contohlah kan, hari ni kita ada sistem day. Lepas tu, downline kita kata, downline kita kata, Wak, hari ni kan Wak, saya ada prospek lah Wak. Boleh tak kita pergi jumpa prospek saya? Wak nak ikut yang mana? Wak nak ikut sistem day ke Wak nak ikut downline? Cuba Wak jawab. Korang rasa Wak ikut siapa? Ikut sistem. Baguslah Wak ikut sistem. Sebab apa? Kan manalah tahu Wak kata, mana boleh. Itu prospek tu nanti masuk CC kat saya tu. Saya masuk sistem nanti tak masuk CC. Macam tu kan. So kita kena tukar. Kita kena ikut sistem. Kita ajak downline kita sekali. Kita ajak prospek kita sekali. Masuk dalam sistem dia. Tengok-tengok dia dengar orang lain bercakap. Terus VIP. Start your journey pack. Tak ke rezeki namanya tu. Bukan sikit dia bagi 2 CC terus. Kan? 2 CC terus. Start your journey pack. So, kita kena follow upline dulu. Kita kena commit dengan upline dulu. Kalau upline kata, contoh yang kita nak buat kelas dengan downline. Suddenly upline kata, okay, kita ada meeting tergempar. Okay, kita kena bagi tahu downline, okay, kita punya kelas kita terpaksa dibatalkan sebab kita ada meeting tergempar. So, kita follow. Contohnya kalau kita buat kelas, suddenly tiba-tiba kita kan GLT kita kan suka buat kelas tiba-tiba kan. Kita seronok kalau kelas tiba-tiba dia ni. So bila ada kelas tiba-tiba dia ni, janganlah pula kita tak ikut kelas dia. Kita ajak ramai-ramai tim kita terus masuk kelas dia, dengar daripada dia terus. Leverage. Itu yang penting, leverage terus. Lepas tu barulah kita ikut kita punya downline. Itulah maksudnya first commit kepada upline and then second baru commit kepada downline. Downline pula janganlah gusar. Upline kau akan pergi tengok engkau. Cuma yang pertama kena follow upline dulu. Kalau kita buat macam tu, downline kita pun akan follow kita. So jangan risau. Nampak tak? Dia akan jadi kok mana pun dia akan jadi pelajar yang baik. Kalau kita ikut rules ni betul-betul. Okay? Apa lagi? Apa lagi? Yang ketujuh. Tak berjalan. Okay. Okay, rules yang ketujuh. Rules yang ketujuh kita ada dekat sini. First up, down. Then left, right. Dah macam lagu kanak-kanak. Kepala, bau, lutut, kaki. Macam tu kan. Tapi dia ada lain. First up, down, then left, right. Macam tu. Dia ada lagu lah pula kan. Okay. So apa yang kat sini? Ada masalah, tanya upline. Bukan beritahu sideline ataupun downline. Kenapa? Nampak tak? Hanya boleh cakap positif je dengan sideline. Okey, apa maksudnya? Kalau kita ada masalah, kita pergi cari downline kita, tak kira lah masalah cinta ke, masalah
apa sinetron ke apa ke. Yang penting apa-apa masalah kita cari upline dulu. Sebab upline ni dia orang yang memang tahu kelemahan kita, kelebihan kita, dan lagi satu dia dah berada dalam bisnes ni dah lama, dia dah masak dah sangat-sangat apa yang berlaku di dalam perjalanan untuk bisnes ni. So perkara yang kita orang kata apa yang berlaku dekat diri kita tu dia pun pernah lalui dulu mungkin. So dia boleh tegur kita, dia boleh bagi cadangan, okey you buat macam ni, you buat macam ni. Contohnya kalau kita pergi cerita, aku malulah nak kacau aku punya upline tu. Nanti dia dah lah sibuk semua kan. Ada masalah ni tapi tak nak cari upline. Pergilah cari downline dulu. Kau rasa downline tu boleh buat apa? Rasa downline tu boleh buat apa? Downline tu dah lah baru. Kita pula pergi cerita yang sedih-sedih dekat dia. Pergi cerita yang negatif-negatif dekat dia. Lah sekali dia, sekali kita terjun bangunan. Jom. Memang susah bisnes ni. Jom kita terjun. Terjun sama-sama kan. Kalau Pandalela dia punya terjunan cantik. Kalau kita terjun pecah kepala. Kan? So tak payah. Dengan sideline pula. Bukan tak bagi berkawan dengan sideline. Boleh, tak ada masalah dengan sideline ni. Tapi apa-apa pun, okey, ini yang penting sideline bukan kita nak anggap semua sideline ni jahat, tak. Sideline ni bagus, okey. Ada yang sideline boleh bagi pengaruh yang baik dekat kita. Tapi ada juga sebab kita ni manusia kan, ada negatif, ada positif. So yang paling penting apa-apa pun kita kena berbalik dengan kita punya upline. Contohnya lah kan, contohnya, okey, Ray, dekat sini Ray. Ray, aku sebab kat sini nampak muka Ray kat Yati sebab tu aku sebut muka yang ni je kan. So, contohnya yang ni adalah Ray. Okey, saya ni register Ray. Ray direct kat Zoo. Lepas tu saya register pula kat Yati. So dua-dua ni adalah saya punya downline. Okey, saya punya downline. Okey. So Kak Yati kata Zoo kat Yati tak ada apa ni, tak ada kereta lah nak pergi Global Rally. Nak pergi Global Rally naik kereta, Global Rally kat KL tu. Okey, Kak Zoo Kak Yati tak ada kereta nak pergi Global Rally. Boleh tak Ray bawa Kak Yati? Kak Zoo ni sebagai upline dah tahu dah perangai Ray macam mana kan. Elok ke budak ni, tak elok ke budak ni, aku dah masak sangat dah. So kalau saya nampak Ray ni bagus, saya akan cakap dengan Kak Yati, boleh Kak Yati. Pergilah dengan dia. Sebab kita tahu orang tu dia positif. So kalau kita bagi berkawan positif dengan positif, dia kuat positifnya. Kalau positif negatif, kalau besi berani dia tarik. Ini kita tolak. Kita kena tolak kan. Kita tak bagus. Sebab apa? Kalau dia negatif, contohlah kan, tiba-tiba orang tu dia ada masalah rumah tangga ke apa ke kan. Kalau kita bagi yang Kak Yati ni pergi ikut Ray. Ray ni dah ada masalah gaduh lah apalah semua kan. Aku pergi pula Kak Yati ni ikut dia. Dah Kak Yati pula terpengaruh dengan Ray. Gaduh benci juga orang ni. Mampus aku. Dah masalah. Okey. Kan susah macam tu. So kena tahu sideline. Ini sideline. Ini sideline lah ni. So kena tahu. Tapi bukanlah kita maksudkan yang sideline tu salah. Dan yang paling penting sekali, first up down. Kita kena settlekan dulu dengan upline kita dan downline kita, barulah kita boleh bantu kita punya sideline. Contohnya macam ni kan. Okey, macam contoh kita buat kelas macam ni pun, ini membantu sideline juga. Selain of course macam saya bagi sharing malam ni, saya membantu upline saya. Saya bekerjasama dengan upline saya untuk buat kelas. At the same time, saya bagi ilmu dekat downline saya. Dalam masa yang sama, sideline pun masuk juga dalam sharing ni. So semua dapat sama-sama. Nampak tak? Kalau kita ada fikiran yang positif, kita berada dengan orang-orang yang positif dan orang yang betul, yang ikut sistem, kita akan dapat win-win situation. Kita tak lari pada benda tu. Kita akan berada dalam situation win-win situation. Sebab apa? Dengan sideline ni kena cakap positif-positif je. Kalau cakap negatif, habislah dia tersebar jadi macam berita palsu. Dia laju sikit. Kalau gosip ni dia lebih laju daripada berita baik sebenarnya. Gosip dia punya bawang dia tu, bau dia tungkit gitu. Okey. So faham Yandi? Boleh faham
Penting ni. Yang ni sangat-sangat penting. Mulalah drama kata Wak. Mulalah drama. So kalau fahamnya ni alhamdulillah habis lari. Sideline ni orang daripada line upline atau leader ke? Okey, sideline ni contoh macam tadi Kak Zu cakap, Kak Zu adalah upline. Contohlah Azmi Azmi adalah upline. Lepas tu Azmi ada downline nama Ana. Okey? And then Azmi register lagi seorang downline juga nama Ani. Ana dan Ani, okey? Ana dan Ani ni adalah downline kepada Azmi. Okey? Dan antara Ana dengan Ani ni, diorang adalah sideline. Adik-beradik lah orang cakap, adik-beradik. Adik-beradik satu pak, dikira sideline. Okey, kalau dia turun ke bawah ni, kalau yang dia cakap tadi, Azmi cakap tadi daripada leader yang lain, boleh juga itu pun dikira sideline juga. Sideline ni orang daripada line leader pun boleh jadi juga. Itu pun dikira sideline juga. Okey? Boleh faham Azmi? Boleh faham Azmi? Okey. So, kita pergi yang paling terakhir paling terakhir adalah rules yang ke-8. Ini akhirlah untuk malam ni insya-Allah. Okey. Mana? Tak jalan. Okey. Okey. Rules yang ke-8. Nampak tak tadi kita belajar up down left right, yang ni kita belajar pula lebar, dalam, fokus, bawah, semua ada. Dia macam-macam ni, dia pergerakan macam senaman zumba semua ada dalam rules 1 to 8 ni. So rules yang ke-8 ni 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus, bawa 3 generasi. Yang ni dulu Kak Zu nak fahamkan apa orang cakap, banyaklah kelas pasal rules ni masuk baru boleh faham sikit-sikit. So korang kalau tak faham malam ni, dapat sikit pun alhamdulillah. Itu yang penting. Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Maknanya Kak Zu boleh, Allah bagi Kak Zu ni kemudahan untuk sampaikan kepada korang. Itu semua daripada Allah, okey? Okey, kalau kita tengok kat sini, 5L, 5 lebar, 7 dalam, 3F, 3 fokus, bawa 3 generasi. Okey, apa yang penting dekat sini? Okey. Ramai orang akan tanya tau, kalau nak start bisnes ni apa nak kena buat? Mendalam ke melebar dulu? Mendalam ke melebar dulu? Okey. Korang nak dalam dulu ke nak lebar dulu? Nak dalam ke nak lebar dulu? Okey? Cuba jawab. Okey, Kak Zu tengok. Nak dalam ke lebar? Kak Yati, melebar, Reka lebar, Gaprini lebar. Yes, kita kena lebar dulu. Daripada kita assistant supervisor, VIP, bila kau dah beli start your journey pack tu kan, automatic dah VIP. Okey, sehinggalah menjadi supervisor, kita lebarkanlah sayapmu wahai helang. Nampak tak? Dia kena lebar dulu. So kita lebarkan kita punya sayap kita dulu, okey? Kita lebarkan kita punya rangkaian kita dulu, okey? So, nampak tak kat sini? Kita melebar 5 lebar. Maksudnya kita register direct kita VIP, 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 VIP. Itu yang kita kata 5 lebar. Ini minimum 5 lebar. Maksimum 20, 10, 30, 40, 80 tak ada masalah. Berpuluh-puluh pun tak ada masalah. Lebar tu tak ada masalah. Okey? Sebabnya kadang-kadang bila kita register, ada yang terbang, ada yang terjatuh, ada yang tersadung, semua ada kan? So lagi banyak kita lebar, dia sangkut banyak sikit, tu yang best lah kan? So 5 lebar, okey? Dan kita kena faham juga, okey, melebar ni kita akan ramaikan lagi downline kita, direct bawah kita, and then lagi bagus sebab apa? Untuk AS dengan supervisor, apa yang penting? Kita nak dapatkan income yang besar. Sebab tu kita kena lebar dulu. Kalau kita melebar, kita dapat income besar, itulah bukti, proof yang kita senang nak apa orang cakap, nak tarik orang lain join kita juga. So kita pun kena ajar dia cara nak melebar jugalah. Okey? Lagi satu orang baru kena tahu, kita dekat Forever ni tak banyak pangkat pun. Ada 4 saja. Kita ada assistant supervisor ataupun VIP, kita ada supervisor,
kita ada assistant manager dan juga manager. Okey, untuk assistant supervisor memang kita kena melebar. Kita akan ada direct macam ni Kak Zul cakap tadi, direct 5 orang VIP, dan untuk assistant manager dengan manager ni kita akan pergi ke mendalam. Sebab apa, bila kita mendalam ni income kita dah stabil. Bantu downline yang 5 orang tadi ni supaya dia boleh register lebih ramai lagi bawah dia. Itu maksudnya mendalam pula. Okey? So kita register, kita bantu pula dia bila kita dah sampai assistant manager ke manager. Okey. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia stabil tapi dia tak besar, income dia tak besar. Yang tu kita tak nak. Kita nak kalau boleh stabil dan membesar dia punya income tu. 20,000, 30,000, 40,000. Yang tu baru kita ngam lagi. Okey. So, okey. Itu dalam 5 lebar. Faham Lagi satu Kak Zul nak fahamkan kat sini. Apa maksud 5 lebar ni? Okey, kalau kita tengok line, 1 line, 2 line, 3 line, 4 line, 5 line kan. So kita nak faham pula line tu apa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan line tu? Contohnya, okey, aku nak cari contoh lain, sebut nama lain lah kan. Okey, contohnya Cik Pika dekat sini. Okey. Cik Pika register Farizah. Farizah ni merupakan dia punya direct assistant supervisor. Dan kalau baru seorang saja itu namanya Titik. Dan seterusnya Farizah register Nabilah. Jadilah muka. Nabilah ni jadi muka baru. Lepas tu bila Nabilah ni register pula Rafi'ah, jadilah line. Itulah baru dikatakan satu line. Cukup 3 generasi itu yang dipanggil satu line. Contoh kalau orang tanya, Pika berapa Pika punya line sekarang? Kena tengok betul-betul Kalau kata barisan yang kedua ni baru seorang saja, maknanya dia tak cukup line lagi. Barisan yang ketiga cukup dah. So dia kira-kira yang nombor 1 ni dah cukup. Nombor 3 ni pun dah cukup. So maknanya dia sekarang ada 2 line. Walaupun dia ada VIP direct dia ada 5. So yang tu boleh faham Yang penting orang baru boleh faham ke? Belum ada line lagi. Tak kisah, tak apa. Ini masanya kita melebar, itu yang boleh buat line tu. Melebar jika kita VIP sampai ke manager. Yes, jangan berhenti melebar walaupun GLT. Gitu. Okey. So, kita kena ada 3 keturunan ni baru kita panggil line. Kalau tak cukup maknanya belum cukup lagi. Kalau 1 saja Titik, kalau 2 saja muka, dia belum ada line lagi. Itu kena faham betul-betul. Kalau orang tanya berapa line dah you ada, kira cukup tak dia punya line tu. Kalau tak cukup, itu bukan line lagi. Baru Titik saja ataupun muka saja, okey? Itu yang penting supaya tak salah cakap. Kena fikir sebelum cakap. Okey, apa lagi yang kita nak tengok? Okey? Okay, bila kita dah ada line kita ni, kita kena 7 dalam. Okey, 7 dalam ni kenapa kita kena pergi 7 dalam? 7 dalam ni, dalam 7 keturunan kita yang ke dalam tu, mungkin kita akan jumpa kita punya eagle. Salah seorang daripada keturunan, 7 keturunan kita tu, mungkin salah seorang adalah eagle. Macam apa yang berlaku dengan Ray. Ray adalah eagle yang keturunan keberapa pun, aku tak tahulah kalau Masuri tu kan. Macam tu lah kan. Dia kata macam tu. Dia keturunan darah putih macam tu. Kalau Masuri dia keturunan darah putih. Hari ni lebih kurang macam tu lah. Keturunan darah putih macam tu. Okey. So kadang-kadang kita tak tahu siapa akan jadi eagle kita. Tapi kalau dalam satu line tu, register yang pertama dah eagle, register yang kedua dah eagle, register yang ketiga dah eagle. Nampak tak? Peluang untuk jadi CBM tu sangat tinggi. Peluang untuk jadi CBM yang sangat tinggi. Tapi kalau kita pergi 7 ke dalam, kita mengenali setiap ahli dalam kumpulan kita tu, kita dah tahu yang mana boleh jadi eagle dan itu peluang untuk jadi CBM juga. Itu yang pentingnya bila kita pergi ke dalam ni. Okey. Lepas tu, memang kita kena ambil tahu, bila kita ambil tahu tentang ahli kumpulan kita ni, kita akan, kumpulan kita ni akan lebih kukuh lagi. Kumpulan kita akan lebih kukuh lagi. Contohnya macam Kak Zul sendiri pun, kalau ikut keturunan Izzati, Mary, semua-semua sampai ke dalam tu, aku pun tak kenal semua orang. So, walaupun ada dalam grup, kalau ada dalam grup WhatsApp, kita tak kenal, bercakap kita tak kenal siapa kan.
So Kak Zul pun buat inisiatif lain, bila yang manager AM masuk dalam grup, so kita lebih berkenalan lagi. Lepas tu Kak Zul buat lagi grup-grup yang lain, grup santai-santai. So bila masuk tu kita boleh berkenalan. Oh, ini siapa? Ini keturunan ke berapa lah. Macam Kamaria sendiri pun adalah keturunan yang ke Zati, Mary, Meg, Helena, Kamaria. Keturunan kelima saya. Keturunan kelima saya. Nampaklah tu. Tapi ini semua keturunan berulang semua. Tak payah cakap lah. Ini semua keturunan berulang. Okay? Okay. So, itu yang kita kena faham. And then kalau kita tengok kat sini, ini yang berlaku apabila, okay, ini sebagai upline, contohnya Kamaria adalah upline dan downline dia adalah Coach Linda. Okay? Downline dia adalah Coach Linda dan Coach Linda register lagi Ina. So, Ina register pula Nani. Okay, ini keturunan. Nampak tak? 3 keturunan, 3 generasi. Okay, dan upline ni yang pentingnya Coach Linda ni dia kena pastikan Kamaria ni tetap ada di dalam semua grup. Supaya apa? Okay, kalau kita tengok kat sini, forward 3 generation, pass information. Apa saja information yang kita nak sampaikan mestilah sama. Daripada ketua upline ni, Kamaria ni, Coach Linda pun sampaikan yang sama. Contohnya, kalau Kamaria kata 5 sisi, Coach Linda pun kena cakap 5 sisi. Kunci kejayaan untuk kunci kejayaan di Forever. Lepas tu Ina pun kena cakap 5 sisi kunci kejayaan di Forever. Nani pun kena cakap kunci kejayaan di Forever, 5 sisi. So Nani ni bagi tahu downline dia, Ina bagi tahu downline dia, Coach Linda bagi tahu downline dia. So bila adanya Kamaria dalam semua grup ni, okey, apa yang disampaikan tu akan jadi sama. Okey, contohnya sebab apa? Ada setengah orang dia boleh mendengar, dia dapat serap, mendengar sangat-sangat. Tapi dia tak pandai nak sampaikan. Okey? Dia tak pandai nak sampaikan. Mungkin dia sendiri faham. Oh, 5 sisi adalah kunci kejayaan untuk berjaya. Kena buat 5 sisi setiap bulan. Wajib semua-semualah. Okey? Tapi dia tak tahu macam mana dia nak sampaikan. Dia tak pandai nak sampaikan. Ada orang pula dia terima tak banyak tapi dia bagus untuk sampaikan. Nampak tak? Dia bagus pula untuk sampaikan. Dan ada lagi pula bila kita dah boleh sampaikan, boleh ekspreskan, boleh faham semua tu, yang pentingnya kita kena ada loyal. Kita kena ada loyal, ada trust, barulah benda tu akan diserap oleh semua orang. Macam aloe vera jugalah boleh serap kan. Itu pentingnya bila ada upline dekat sini. So Coach Linda cakap yang tu, Ina cakap yang tu, Nani cakap yang tu, dan dalam masa yang sama Kamaria pun cakap 5 sisi adalah kunci kejayaan untuk berjaya di dalam semua grup ni. Korang rasa percaya ke tak kalau ulang yang sama? Dia ni cakap yang sama, dia ni cakap yang sama, dia ni cakap yang sama. Mestilah downline dia akan jadi percaya. Kan? Benda tu maknanya benda tu penting sangat-sangat. Sebab tu dia ulang. Kalau kita tengok dalam kelas sistem dia, kita pun memang banyak cerita pasal 5 sisi ni. Berulang. Minggu ni 5 sisi, minggu depan 5 sisi. Ada bahasa Melayu 5 sisi, English 5 sisi, Mandarin pun 5 sisi, India pun ada, Tamil pun ada 5 sisi. So semua tu kita tahu bila kita dengar, ia sangat-sangat penting. Okey. So apa lagi kita nak tengok? Okey. Contohlah macam kan, kalau kita tengok kalau mesej katakanlah Kamaria tak ada, Kamaria hanya ada dalam grup A saja. Grup B tak ada, grup C tak ada. Macam kita main dululah telefon buruk, aku pun pergilah bisik dekat si Kak Zul bisik dekat Kak Yati. Kak Yati, esok kita pergi pasar beli ikan dengan udang. Lepas tu Kak Yati pula pergi bisik pula dekat Kamaria. Esok kita pergi pasar beli ikan. Dah dia lupa dah apa tadi Zul cakap ni kan. Lepas tu Kamaria pula pergi pula dekat si siapa? Si Rafi'ah. Esok kita pergi pasar malam. Dia ingat kat situ pula pergi pasar malam pula dah, ikan dengan udang dah hilang. Nampak tak? Telefon buruk. Kita ni apa yang kita dengar tu belum tentu kita dapat sepenuhnya. Kan? Apa yang kita dengar tu belum tentu kita dapat sepenuhnya. Apa yang kita buat tu pun belum tentu kita dapat mahir sepenuhnya. Sebab tu Sifu cakap pun kalau kita nak buat GP, kita nak buat demo ke apa ke, kita kena ambil at least 5 kali. Kita praktis 5 kali. Sebab sekali kita buat dalam masa 24 jam tu kita dapat 20%. Kalau 5 kali kita buat dalam seminggu kita dah dapat
100%, 80% at least. Itu pun dah bagus dah, kan? So, sebab tu kita kena masukkan kita punya leader dalam setiap grup kita tu supaya info yang sama dan banyak kali kita cakap benda yang sama dan benda tu menjadi penting. Kalau grup WhatsApp kita tak ada leader, kita block leader kita ke, itu lagi masalah sebenarnya. Itu memang cari masalah lah tu. Kena pastikanlah setiap grup tu ada leader kita supaya informasi kita tu tak salah. Contohnya kadang-kadang kita, orang ni cakap ni, alamak ini ada salah ni. At least salah seorang daripada kita ni, leader yang ada dalam setiap grup ni, dia boleh detect, ini salah ni. So dia terus tegur, ini tak boleh, ini macam ni. So kita boleh perbetulkan on the spot supaya kita punya team tu taklah keliru. Yang mana satu yang betul ni, aku nak kena ikut siapa ni, nampak tak? At least bila kita ada dekat semua-semua grup tu, at least 3 generation lah, tak payahlah kau masuk sampai 7 generation, pening kau nanti. Okay, 3 generation tu, so kita dapatlah monitor. Benda tu disampaikan dengan betul ataupun tidak. Benda tu disampaikan dengan jelas ataupun tidak. Okay. Okay, apa lagi? Okay, sebab apa kita ni nak generasi yang betul-betul yakin, betul-betul percaya supaya kita punya rangkaian tu menjadi kukuh. Percaya benda yang sama, buat benda yang sama. Dia tak adalah kucak-kacir nanti. Okay. So apa lagi yang kita nak tengok? 3 fokus. 3 fokus. 3 fokus Sebab apa? Kita dah ada 5 line. Okay. Contohnya kita ada 5 line. Dan yang paling kuat, contohnya kita ada grup yang paling kuat. Sebab apa? Kita tak boleh nak fokus sampai ke 5-5. At least kita pilih 3 untuk kita fokus. 3 untuk kita fokus. Contohnya untuk capai F2D. Okay. Yang first kali kita ambil line Izan katanya. Lepas tu yang kedua line Wina. Dan yang ketiga line Ben. So 3 line ni kita fokuskan dulu. Sebab kita nampak dia orang dah memang on track dah untuk F2D. So Izan ni dah 50 cc bulan ni. Wina dah 100 cc bulan ni. Dan Ben dah 100 cc bulan ni juga. So kita fokus yang ni dulu. Sebab apa, yang lagi 2 ni mungkin kita nampak dia belum jelas lagi dia punya target dia tu. So kita fokuskan yang ni, kita bantu dia cukup-cukup supaya dia capai target dia. Selepas dah selesai yang 3 ni, barulah kita fokus lagi 2 dan tambah lagi 1. Nampak tak? Itu yang kita maksudkan 3 fokus. 3 fokus. Kita fokus 3 yang pertama dulu yang betul-betul on track untuk capai apa-apa target supaya kita pandu orang tu ataupun kita pandu tim tu, generasi tu dengan lebih jelas lagi untuk dia capai dia punya target. So yang ni faham sebab bahagian-bahagian ni dia agak rumit sebenarnya. Kalau orang yang dah ada grup yang besar dia akan nampak lebih jelas. Okay, amin Izan kata. Okay. So apa lagi yang Kak Zul nak cakap dekat sini? Okay. Ini yang kita nak tengok tentang A sampai F ni. Kita belajar A sampai F dah. AF. AF je kita belajar. Kita tak payah A to Z, kita belajar AF saja. Menuju puncak lah nama dia kan, menuju puncak. So AF lah kan. So apa yang kita nak tengok kat sini contohnya. Izan sebagai A. Izan dapat idea register B. Untuk apa? Menjadi forever business owner. Sebab apa? Dia nak cakap dekat B ni, forever ni adalah bisnes yang baik. Bisnes yang terbaik, terhebat sekali. So, bila Izan dah register B, dia akan mendapat satu idea. Okay, forever ni sangat-sangat bagus. Dan B pula, dia akan register C. So, bila dia register C, ini menunjukkan yang C ni bersetuju bahawa forever ni memang bagus. Okay, dan seterusnya, C register D, okay, C register D dan ia akan jadi trend. Kau kena buat forever sebab forever sangat bagus. So jadi trend, orang ni ikut, cakap je ikut kan. So dia dah jadi trend dah. Sekarang ni trend pandemik, trend orang buat forever living. Sebab apa? Forever living ada dalam 3 mega trend. Kau nak kau punya bisnes tahan lama, bisnes kau kukuh, income kau besar, buat forever living. Okay. Apa lagi? D register E, dia akan jadi satu sistem. Apa maksud dia jadi satu sistem? Dia follow je leader yang sama. Dia follow orang atas kan. Follow leader yang ikut sistem. Okey, kau kalau kata nak buat 5 cc,
untuk berjaya dalam Forever ni buat 5 sisi. So semua buat 5 sisi. Jadi satu sistem dah. Ingat lagi masa dulu Datuk Desmond ni dia memperkenalkan VIP. Sebabnya dulu Forever tak panggil VIP. Datuk Desmond yang startkan dengan VIP. VIP tu apa? Assistant Supervisor. Itu yang kita gunakan seluruh dunia. Assistant Supervisor. Tapi bila Datuk perkenalkan VIP tu, orang pun dah seronok. Company pun sebut VIP. Kita punya HQ pun dah panggil VIP. So lebih mudah, lebih orang kata apa? Jadi satu culture dah, satu budaya dah. Contohnya macam kita buat 5 sisi. Untuk berjaya di Forever buat 5 sisi. Itu kunci kejayaan. So semua orang buat 5 sisi. Lagi satu, dia jadi culture apa tau? Nak dapat income 5 angka buat F2D. So buatlah income 5 angka, buatlah F2D untuk dapat income 5 angka. Nak dapat cek dunia. Nak dapat cek dunia, nak dapat bonus tahunan. CBM. So semua orang buat CBM untuk dapatkan bonus tahunan. Itu dah jadi culture dah dalam Forever Living ni. Okay. So dia dah jadi satu budaya. Itu rasanya yang terakhir daripada Kak Zu untuk malam ni. Semoga okay. Dan ini paling last kalau kita tengok kat sini. Dulu-dulu kalau nak buat bisnes, nak dapat income banyak, sales pun kena banyak. Sales pun kena banyak, network pun kena besar. Itu masa 10 tahun. Ambil masa 10 tahun baru kita boleh dapat income yang banyak, sales yang network yang besar. Tapi sekarang ni dengan adanya sistem, dengan adanya chairman bonus yang diperkenalkan oleh company, memang sangat-sangat mudah untuk kita dapat income yang besar. Sales tak banyak mana pun, sales berkumpulan, network pun tak perlulah sampai berpuluh-puluh ribu orang. Okey, dalam masa 2-3 tahun pun dah capai. Sama macam kita punya JLT Yuslida dan juga CBM Mary. Dan yang terkini adalah CBM McDonald. Okey. Inilah CBM Mary, kita ada JLT Yuslida dan yang terkini kita ada McDonald untuk tahun ni, CBM McDonald. Dan insya-Allah ramai lagi CBM yang akan ikut dan gitu juga dengan Kak Zu. Doalah banyak-banyak, okey. Doa Kak Zu semoga CBM dan doa untuk diri sendiri juga capai CBM untuk tahun 2021. Dan Kak Zu doakan kepada semua mencapai semua target pada bulan Ogos 2021 dan pada tahun 2021 ni kita akan ada yang nak F2D settle F2D, ada yang nak manager settle manager. Memang Kak Zu doakanlah rakan-rakan seperjuangan Kak Zu ni sama-sama kita berjaya sebab Kak Zu tahu semangat dan juga usaha korang ni memang luar biasa. Memang luar biasa dan insya-Allah percayalah Tuhan akan bagi, Allah akan bagi ganjaran dia bila kita dah ada di waktu yang tepat. Itu Kak Zu ingat lagi bila JLT cakap jangan risau, Tuhan akan bagi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat. So insya-Allah kita sediakan diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan yang kita perlu ada. Tuhan akan bagi tepat pada masanya. Kadang-kadang kita tak tertadah pun apa yang diberikan kepada kita tu. Kita tak tertadah tau. Maksudnya yang sangat-sangat tak terduga lah. Memang tak tertadah lah dibuatnya. Okay. So semoga dengan perkongsian Kak Zu pada malam ni memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Jom kita baca last kita punya ikrar kita di Forever. Okay. Kak Zu dengan Kak Maria akan lead. Okay. You all tak unmute pun tak apalah. Tak unmute pun tak apalah. Okay. So, jom kita baca Cam. Okay. Saya adalah pemimpin Forever. Forever adalah pilihan mutamat saya. Saya suka jabatan. Tak kira halangan. Suka dengan diri saya. Saya suka dengan diri saya. Saya pasti berjaya. Forever. Yes. Millionaire. No limit. Go. Millionaire. Okay, thank you semua. Back to you, Kamera. Okay, wow, semangat, alhamdulillah, wow. Siapa rasa terbakar dengan Emzo punya sharing? Okay, type api. Fire. Alhamdulillah, begitulah penerangan yang sangat jelas, sangat mantap ya tentang rule 1 hingga 8.
Saya ringkaskan di sini, saya ringkaskan sahaja, okey, iaitu rule 1 hingga 3 iaitu cara imitasi pemenang. Yang mana bahagian ini adalah biasanya kita selalu jalani, yang sudah kita biasa di dalam kehidupan seharian kita. Contohnya rule 1, jangan mati, jangan putus asa, kan? Itu adalah selalu yang kita lalui, kita sudah biasa. Apabila ada masalah, ada ujian, kita jangan berputus asa, kita jangan sedih apabila kita tidak dapat mencapai target kita, apabila bonus kita masih kecil berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kita jangan bersedih, okey? So kita sentiasa, tindakan kita sentiasa ikut kelas, ikut tempayaki dan sebagainya. Okey, rules yang kedua, jangan bersendirian. Sentiasa dengan rakan yang positif. Itu sebab kita sentiasa bersahabat dengan kawan-kawan kita di dalam grup. Di dalam grup kita sentiasa sharing, kita sentiasa bagi info-info, kita sentiasa bagi, jika upline kita bagi info-info, kita balas lah, kita reply lah ya, kita reply supaya semangat juga upline membagi info-info dan rasa dihargai. Okey, seterusnya rule yang ketiga, jangan berfikir negatif, jangan emosi. Kita sentiasa pikir positif. Jika kita masih belum berjaya lagi, kita tidak capai target seperti orang lain, at least kita bersyukur kerana kita masih berada di platform forever, iaitu platform yang sangat tepat, dan di luar sana masih mencari-cari apakah platform yang sesuai untuk mereka pada masa kini. Okey, dengarkah suara saya? Dengar? Siapa dengar type 1, 1, 1. Dengar? Okey, thank you. Okey, saya teruskan lagi rule 4 hingga 8, cara menguasai kekuatan network, iaitu rule 4. Jangan buat sesuatu yang kita tidak mau orang lain buat atau downline kita buat. Jadi kita sebagai pemimpin, kita perlu buat dulu apa yang kita kata. Okey, bak kata pepatah kepimpinan melalui teladan. Okey, seterusnya rule nombor 5, DIY. Mr. DIY. Okay, do it yourself. Business forever ni adalah bisnes kita sendiri, so kita kenalah bertindak sendiri. Jangan tunggu upline baru kita mau buat. Okay, macam Zul cakap tadi, set demo jangan tunggu disediakan oleh upline baru kita mau sediakan. So kita kena cari sendiri. Kita kena gali sendiri ilmu, okay? Kita kena bergerak, jangan tunggu upline. Sebab ini adalah bisnes kita sendiri. Okay, rules number 6. Follow your upline, bukan downline. Okey, kita kena ikut upline yang ikut sistem. Okey, seterusnya rules nombor 7, first up, down, then left right. Maksudnya ada masalah kita kena tanya dulu kita punya upline. Okey, bukan beritahu sideline ataupun downline. Okey, faham di situ? Rule number 8, 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus, bawa 3 generasi. Yang ini mesti mau katam nih, saya pun masih mau ingin mengetahui lagi, dan kita mesti ikut, jangan bosan dengan ikut kelas, sebab ada kadang-kadang ada kelas yang kita masih belum mantap lagi, kita belum begitu memahaminya lagi mendalam, jadi kita kena ikut kelas berulang-ulang. Okey, jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini, peraturan itu sangat penting, sama ada dalam kehidupan seharian ataupun di dalam perniagaan forever kita. Kita tidak boleh buat suka hati atau peraturan kita sendiri ya. Sebagai FBO yang ingin berjaya dengan cemerlang, kita mesti tahu apa yang perlu boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat berdasarkan peraturan yang telah diguna pakai dalam susur galur daripada Datuk Desmond sendiri sejak 25 tahun yang dahulu. Okey? Leader yang berjaya seperti JLT Yuslida, Zul sendiri, Izzati, CBM Mary, CBM Mac, dan semualah leader-leader yang berjaya di dalam Rich Academy ini, semuanya mengikuti peraturan. Okey, secara keseluruhannya kan. Jadi diharapkan semoga apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian, dalam bisnes kita di Forever, dan semoga kita berjaya dengan cemerlang, berlandaskan sistem dan peraturan yang betul. Okey, so itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kekurangan itu adalah datang daripada saya sendiri. So salam forever, salam kemerdekaan. Ada lagu? JLT ada lagu ke? Razu pun tak pasti ya. JLT Razwan ada lagu ke? Sekejap JLT Razwan ada lagu ke?
Tak ada, kita laungkan saja. Okey. Rasanya tak ada. Baik, kita laungkan sajalah. Okey, get ready Okey. semua. Boleh Gambar. unmute Boleh unmute, boleh. Yang lain Oh, ambil gambar. boleh unmute. Kita ambil gambar Emzo. Boleh, boleh. Mama tak ada aloe vera. Okay, kita zoom. Baik dulu. Okay, kita ada four apa ni? 4 slide. Okay, ini yang pertama. 1. Okay, yang kedua. Yang ketiga. Dan yang keempat. Okay, jom kita laungkan kita punya slogan. Okay, Okey. so boleh unmute ramai-ramai. Okay, 1, 2, 3. Yes, no Yes, limit. no Go, limit. go, 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 Yes, no limit. Go, 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 yes, no limit. no limit. Go, Go, okay, Yes, yes, semua. Thank you. Terima kasih.